Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syeikh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita menyambung atau baru mula, untuk kita memulakan kitab pengajian kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, yang moga-moga dengan pengajian kitab kita ini melepaskan tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya, yakni dengan melepaskan sekurang-kurangnya ilmu fardu ain ke atas kita. Maka dengan tanggungjawab itulah kita layak digelar akan sebagai hambanya kepada hambanya Allah. Maka dengan gelaran hamba Allah itulah baru kita layak untuk Allah menempatkan kita nanti di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud fi qulubihim maradun, dalam hati mereka golongan yang munafik itu terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Fazadahumullahu maradan, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun,
Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah atau kama qala rawahu Imam al-Bukhari. Mafhum hadis. An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, terutama pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, di mana malaikat Jibril alaihissalam menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan adalah Jibril alaihissalam mendatangi pada Nabi SAW itu pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, di mana Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair min rihil mursalah, sungguh Rasulullah SAW jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan berkata hukama, awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awalul ghadabi jununun, awal kemarahan adalah kegilaan. Wa akhiruhu nadamun, dan akhirnya adalah penyesalan. Dan itulah kita ambil daripada kata-kata daripada ayat Quran, hadis dan juga kata-kata ulama yang moga-moga dapat membimbing dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita mulakan kitab kita ni Hidayatus Sibyan. Hari itu kita dah membicarakan tentang mukaddimah dia, yakni tentang nama kitab dan pengarang kepada kitab ni. Jadi kita nak masuk permulaan dia, iaitu kalau kitab Jawi ni kita masuk yang depan sekali tu, yang ada ni, yang ada corak-corak bunga ni. Baik. Jadi malam ni tajuk kita nak membicarakan tentang kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan habis tak habis wallahu alam. Kita tengok macam mana. Baik. Di bahagian depan kitab, kat depan sekali tu, dia penulisan kitab ni dia ada adab. Dia bukan main tulis kod dannya. Sebab semua benda mesti ada adab dalam dia. Nak masuk masjid ada adab dia, semua ada adab. Adab itulah akhlak. Jadi begitu juga dalam penulisan kitab, tok-tok guru, ulama-ulama ni mereka mengikut adab dia. Jadi bahagian depan kitab mesti kena ada yang dinamakan dia khutbatul kitab. Jadi yang depan ni sebagai informasinya nak namanya khutbatul kitab. Cara saya sampaikan ni, cara saya penerangan saya ni ikut kaedah pondok. Tak apalah tuan-tuan tak dan masuk pondok, saya bawa pondok tu ke tempat tuan-tuan. Jadi kita malam ni memondok lah malam ni. Kita ni macam ngaji pondok ni. Ni cara huraian guru-guru pondok. Baik. Jadi depan kitab tu namanya khutbatul kitab. Khutbah ni apa dia? Khutbah ni ucapan. Ucapan. Sebab tu sepatutnya ucapan ini datang daripada hati, bukan dengan membaca. Jangan contohlah, ni saya terang dulu, jangan marah. Contoh macam khutbah Jumaat, yang sepatutnya ialah ucapan terus. Kita berucap, itu panggil khutbah, ucap. Tapi ialah kelemahan kita ialah mungkin kita tak biasa ataupun tak pandai nak bercakap direct. Kan bercakap pula silap pula. Dalam nak tanggung ni ramai orang sembahyang Jumaat tu, ramai.
Kan tak kena, syarat dia tak cukup, rukun dia tak kena, nanya pula. Maka jabatan agama bagi setiap negeri tolong susunkan. Maka keluarlah namanya teks khutbah. Teks khutbah tu sudah dinilai oleh mereka ahli jawatan kuasa dalam majlis agama lah. Maka disampaikan pada masjid. Tak apa, tak ada masalah, boleh baca. Tapi asal khutbah ialah ucapan. Itu nak khutbah tu. Tapi kalau nak baca tak ada masalah, boleh juga. Cuma ginilah. Ni pandangan saya, nak ikut, tak nak ikut sudah. Kadang-kadang tajuk khutbah tu nak kata merepek tidaklah. Tapi kadang-kadang tak kena pada tempatnya dan tak kena pada waktunya. Macam bila Penang saya tak tahulah, tapi di mana saya semayang, di Perak tempat saya, minggu sudah kot kalau tak silap, sempena hari wanita. Jadi tajuk khutbah berkenaan dengan wanita, sebab sempena hari wanita. Tapi tak apalah, apa yang dihuraikan tu pun betul juga, cerita tentang peranan wanita dalam Islam apa semua, betul. Tapi yang lebih mustahak, kalau nak bawa lah tajuk wanita tu, tekankan soal aurat yang mesti dipesan oleh para suami. Sebab wanita tak datang sembahyang Jumaat, orang lelaki datang. Lelaki ni ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, lelaki ni yang kontrol, jaga orang perempuan. Jadi pesanlah, aurat tu kena jaga. Kan? Kadang-kadang pakai tudung elok dah, nampak lagi getah rambut dalam. Kalau boleh nampak getah rambut, maknanya transparent, boleh nampak dalam. Kalau getah rambut nampak, rambut pun nampak lah. Bila rambut nampak, tak sah lah dikira menutup aurat tu. Pada saya, patut kita lebih fokus kepada masalah ummah. Sebab nak kumpul ramai-ramai bukan senang. Macam ni, kalau ikut tengok keliling, rumah penuh, makna kata mungkin ramai orang Islam tu. Tapi yang boleh datang solat berjemaah, solat fardu 5 waktu ni tak ramai. Lagi-lagi maghrib ni. Kalau zuhur asar tak boleh datang, tak pelik sebab kerja. Tapi takkan sampai ke malam kerja. Lembu pun masuk kandang bila malam. Tak sungguh. Kenapa kita over sangat dengan dunia ni? Macam tak mati-mati ke? Datang lah solat maghrib berjemaah. Tapi kadang-kadang ramai ni je lah kita boleh pergi pun, tak ramai mana. Jadi kita kena ambil kesempatan masa Jumaat. Sebab Jumaat penuh. Masa sembahyang Jumaat tu, yang tak pernah datang masjid pun datang. Lepas tu mana hadis dia pegang kita tak tahu. Dia kata tak boleh tinggal 3 kali Jumaat, nanti jadi kafir. Dia kata aku baru tinggal 2,5. Dia kata. Hadis mana dia ambil, dia tahu mana ada. Tinggal sekali je barang fardu, jatuh fasik kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau lagi 3 mazhab yang lain, kafir terus. Waktu ni masalah. Jadi kita ambil kesempatan sepatutnya bila datang orang ramai solat Jumaat, masa tu kita kena sentuh perkara-perkara masalah-masalah ummah yang ketara, yang berat, masalah solat, masalah akidah, macam-macam boleh diutarakan. Bukan saya suruh menidakkan teks khutbah, tapi pandai-pandailah. Takkan semua nak kena ajar. Kita baca je lah teks khutbah tu. Nanti kan kata Jabatan Agama kata tak ikut teks pula, kita baca. Tapi bahagian hujung-hujung ke mana-mana, kita tambah selit-selit lah sikit, supaya ada pesanan yang tepat pada tempat dia. Sebab ni kita nak ambil peluang. Kita ni buat ibadat tuan-tuan, bukannya kerja ikut prosedur saja. Ibadat bukan masalah prosedur. Prosedur tu kerja pejabat. Ini ibadat, mesti ada nilai dia, mesti ada kesan dia. Kalau sekadar saya ikut prosedur je, suruh baca khutbah, baca, ikut macam tu je, sebab tu tak ada improvement, tidak ada peningkatan pada ummah. Cukup bulan ambil allowance, dah bagian gitu je. Dah ummah semakin lama semakin lara. Siapa nak bertanggungjawab perkara-perkara tersebut? Sebab tu saya berharap mana-mana masjid dan surau,
kita buat gitu. Bukan makna kita lawan kerajaan, tidak. Kita ikut teks khutbah, cuma kita tambah sikit. Bukan kita memandai-mandai, tidak, tapi kita tegur sedikit. Tak apa kalau kita bukan seorang ustaz, kita taklim, kita tegur sebagai kita orang lebih tua. Kadang-kadang kan imam-imam kita kan yang sudah berusia, tegur sebagai seorang ayah pada anak. Sebab inilah dia ad-dinun nasihat. Agama ini agama nasihat. Takkan jabatan agama nak marah juga. Kita cakap benda baik, bukan cakap benda jahat. Bukan dalam khutbah kita suruh joget, kan? Sedang dalam TV orang suruh buat maksiat, kita ni suruh orang buat benda baik, takkan salah juga. Gitu. Jangan takutlah dengan manusia. Manusia tu sama je dengan kita. Dia berak keluar tahi, kita pun berak keluar tahi, sama. Mati masuk dalam tanah, kita pun mati masuk dalam tanah, sama je. Yang kita takut sangat tu kenapa? Nak takut tu dengan Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat Allah tu. Malaikat Israel cabut nyawa. Malaikat muka nakir dia pergi dalam kubur tanya soalan. Kan? Apa yang kita dah buat masa kat dunia. Yang tu. Baik. Kona sekejap. Balik-balik ke kitab kita. Jadi yang kita nak bicara pada malam ni iaitu bismillahirrahmanirrahim. Maka yang depan ni dipanggil khutbatul kitab. Khutbah kitab, atau dengan bahasa Melayu dia ucapan kitab. Ataupun kalau kita mengaji sekolah dulu dalam subjek bahasa Melayu tu dipanggil kata-kata aluan. Inilah panggil kata-kata aluan. Dipanggil khutbatul kitab dalam bahasa Arab dia. Baik, dalam khutbatul kitab ni dia punya syarat dia lah. Mesti kena ada dua benda syarat dia. Yang ulama bahagikan, yang ulama namakan dia sebagai al-ibtida'. Al-ibtida' tu maksudnya permulaan. Permulaan ini terbahagi kepada dua. Satu namanya al-ibtida'ul hakiki. Yang kedua al-ibtida'ul idafi. Saya ringkaskan kan, kalau di pondok kita hurai dalam lagi lah, tapi ni kita ringkaskan untuk pengetahuan kita saja. Al-ibtida'ul hakiki itu maknanya permulaan yang paling awal, iaitulah tak ada lain melainkan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Kerana bismillah, mesti kita mulakan sesuatu tu mesti dengan bismillah. Nanti ada hadis yang kita terang. Yang kedua dinamakan al-ibtida'ul idafi. Idaf maknanya sandar, maknanya dia menyandar ke selepas bismillah. Maka kata ulama al-ibtida'ul idafi itu iaitulah kalimah alhamdulillah. Maka kita simpulkan dalam ucapan kita sebagai seorang mukmin wal muslim, orang beriman lagi orang Islam, maka hendaklah dalam ucapan kita mesti ada bismillahirrahmanirrahim dan juga ada alhamdulillah. Itu. Tak kisahlah manalah tahu kita jadi ketua taman ke, tok sidang ke apa ke, wakil rakyat ke macam mana, mana nak tahu. Lepas tu orang minta rasmikan apa-apa, kita kena bagi ucapan. Ucapan tu ada sandaran daripada ulama agak. Islam ni lengkap. Sampai nak berucap pun Islam aja. Ulama susun dah. Maka dalam ucapan kita mesti kita sebut bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah, kena ada. Jadi pegang mic tu, assalamualaikum warahmatullahi, kita bagi salam kat semua orang. Lepas tu sebelum memulakan teks ucapan kita tu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu tak apa nak, lepas tu kalau afdalnya selawat, as-salat ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu bubuh satu kataan tu namanya amma ba'du. Amma ba', macam orang baca khutbah tu. Lepas tu barulah kita cakap. Lepas tu nak speaking, cakap orang putih ke apa ke, terpulang. Mana tahu kita bagi ucapan dekat pejabat kita apa ke. Walaupun depan kita tu orang kafir, mulakan juga dengan bismillah. Sebab Nabi SAW bila menghantar surat kepada delegasi-delegasi tanah yang bukan Islam, negara-negara bukan Islam, Nabi hantar surat kat Hercules, dekat Raja Rom, Raja Parsi, Nabi tulis atas sekali bismillahirrahmanirrahim. Kita kena tunjukkan syiar agama kita, syiar Islam tu. Tunjukkan gah Islam tu. Jangan nampak sama dengan orang kafir. Sama je. Orang kafir tak ada ucap bismillah, kita pun tak ada ucap bismillah.
Tu orang kafir, kita orang Islam. Biar ada trademark dia. Biar ada simbol dia. Biar ada orang cakap apa, nampaklah bezanya Islam dengan yang bukan Islam. Kalau tak, nampak sama je lah. Tak mau. Kita ni istimewa sebab kita Islam. Kan? Siapa dia rasa dia tak istimewa, maknanya tak betul lah. Kita ni istimewa sebab kita jadi orang Islam, jadi orang beriman. Allah pilih kita, kan? Dapat hidayah. Orang lain tu Allah tak pilih jadi Islam, jadi beriman, jadi kafir dia. Macam mana? Itu kehendak Allah. Ni buruk-buruk kita pun, kan? Tak berapa comel pun kita ni, wajah kita tak berapa lawa, perangai kita hodoh kita pun Allah pilih jadi orang Islam, orang beriman. Kalau orang kafir tu katalah contoh dia baik-baik dia pun Allah tak pilih dia jadi orang Islam dan beriman. Itu kata istimewa tu. Maka kita kena ada menunjukkan penghargaan kita terhadap Islam dengan cara tunjukkan syiar Islam. Moga-moga dengan kita tunjukkan syiar Islam, tertarik orang yang bukan Islam kepada Islam. Baik. Jadi bermula khutbah ataupun ibtidak kita yang pertama, iaitu al-ibtida'ul hakiki, iaitu kalimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara di pondok kita mengaji kitab, kita akan syarah. Nanti tuan-tuan tengok dalam kitab apa saya sebut ni tak ada tulis. Sagi dia selak habis. Kitab tu cari mana, tang mana ustaz baca. Tak, ini syarah. Dalam kitab dia tulis Bismillahirrahmanirrahim je. Saya syarahkan. Itulah perlunya mengaji berguru. Kalau setakat kita mengaji dengan baca kitab, tuan-tuan beli kat kedai kitab, bawa balik baca sendiri pun tak apa. Tapi ilmu ni dia ada dua. Satu namanya tersurat, satu namanya tersirat. Yang tersurat yang ditulis di kitab, yang tersirat yang ada pada dada-dada ulama, yang ada pada kalam-kalamnya ulama, kalam-kalam guru-guru kita. Yang ni kita nak ambil ni. Yang ni yang diambil turun-temurun dari mulut ke mulut, namanya musyafahah. Daripada guru ni anak murid ni ambil, lepas tu dia pula jadi guru, ada pula anak murid turun-turun. Itu susunan silsilah sanad dia lah kali sampai pada siapa? Baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil sanad ilmu. Jadi bukan sembrono boleh main baca-baca je kitab ni. Dia mesti ada gurunya, bimbingannya. Orang tak biasa baca kitab, mula kitab lama, kitab pondok. Tiba-tiba masjid tu suruh paksa gak dia baca kitab pondok. Dia kata, anak ni tak ngaji pondok ni, jadi tak erti ni dah. Ustaz, kami nak ustaz baca kitab pondok gak, paksa gak kawan tu baca gak. Jawi lama pula tu dengan jawi moden lain, mudah sikit nak baca. Ni jawi lama kan. Dan kali dia baca Allah mencipta bom dan langit. Pelik, mana pula Allah cipta bom? Tengok ya kitab. Pak cik bawah tu tengok. Bukan bom, bumi. Ejaan jawi lama bawau mim. Dia tak ada ya. Jadi dia pergi baca bom. Tu tak apa lagi. Baca. Nak apa nama? Orang dulu zakarnya panjang-panjang. Lagi pelik. Dia kata ni apa kejadah ni baca kitab apa ni, tengok ya. Tengok bukan zakar, zikir. Jadi dalam kitab tu tulis orang dulu zikirnya panjang-panjang. Masuk wirid dulu panjang-panjang. Dalam kitab. Tak sungguh ni. Benda ni berlaku sungguh pada satu orang ustaz, tapi tak apalah. Kita nak ambil teladan je. Bukan nak persendakan dia kan. Tapi ini nak ceritanya bukan bermudah-mudah orang. Sebab apa saya cakap gini? Sebab orang memperlekehkan orang mengaji pondok. Dia kata ngaji pondok apa kelah, pandang rendah. Ngaji pondok nak makan apa dia buat tanya. Lepas tu kita kata kalau betul hang rasa orang ngaji pondok tu rendah, baca kitab tengok, kita nak dengar betul tak betul hurai tu, kena tak kena cara bacanya tu. Kalau yang tu pun kita tak lepas, tak payah sembang lah. Macam tu. Bukan kita nak sombong, tidak. Tapi
dengan orang yang memperendah-rendahkan Islam ni, kena tunjuk kelebihan Islam. Jangan duk pelekeh. Hari ni mentaliti kita gitulah. Kita nampak orang yang mengaji sains, jadi engineer, jadi doktor, nampak hebat lah. Kita tengok kalau ada kenduri kahwin, ni kan musim kenduri kahwin kan, menantu kerja apa? Menantu doktor. Dah tu pasangan ni, suami tu, yang tu peguam. Hebat dua-dua. Orang nampak hebat, peguam hebat, tapi yang apa nama menantu dia tu kerja apa? Tahu tak ada kerja apa, ngaji pondok itu. Ngaji pondok. Buat muka pelik. Orang tak nampak hebat, orang pelekeh. Dah tu nanti dia nak sara keluarga dia macam mana? Lah pandai dia nak sara hang sibuk orang tu. Tapi ni saya nak gambarkan, inilah mentaliti masyarakat. Bila orang masuk dalam bidang belajar ilmu agama, nampak macam seolah-olah macam tak ada masa depan, nampak lekeh, nampak toleh pi. Padahal bila Dajjal datang, dia cari siapa? Cari peguam. Peguam pun silap ikut Dajjal. Cari siapa? Doktor. Nak cari siapa? Kita nak orang cakap apa, nak orang yang boleh bimbing kita saat-saat fitnah besar-besar datang, fitnah Dajjal apa semua. Lah kali cari kat tok guru, cari kat ulama, cari kat orang pondok yang kita pelekehkan dulu. Lepas tu jaga-jaga. Janganlah sampai macam tu. Jangan pelekehkan orang yang mengaji ilmu agama. Orang lain ngapal kalam-kalam makhluk, kata Isaac Newton lah, Abraham Bell lah, itu pun dah rasa hebat. Sedangkan orang yang menuntut ilmu agama menghafal kalam-kalam Allah. Mana kalam lebih hebat antara kalam Allah dengan kalamnya makhluk? Lepas tu kenapa kita rasa macam lekeh dan sebagainya? Tu tak mahu macam tu. Baik. Jadi kita nak hurai malam ni kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan hurai satu persatu insya-Allah. Kenapa kita kena hurai kalam Bismillahirrahmanirrahim ini? Pertama, kata ulama, yang bagi likulli syari'in fi fannin minal funun ayatakallama alal basmalati bitarfi mimma yunasibuha. Sepatutnya setiap ilmu yang kita mengajikan, mestilah kita menghuraikan akan syarahnya ataupun basmalahnya, menghuraikan kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu supaya liyahsula arba'a qawaidah, supaya kita mendapat 4 hasil, 4 faedahnya. Apa 4 faedahnya? Yang pertama, wafa'ul haqqil fanni, supaya kita menyempurnakan hak ilmu tu. Sebab setiap ilmu ada haknya, dan haknya mestilah dimulakan dengan bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, wafa'ul haqqil basmalah. Yang kedua, supaya kita menyempurnakan hak basmalah tu sendiri, hak bismillah. Hak bismillah mesti duduk di hadapan syarahan apa pun, dia mesti disyarahkan dulu. Maka itu hak dia sebagai bismillah tu. Kemudian yang ketiga, wasalithu li alla ya'uda kusuran au taksiran, supaya yang ketiga kita tidak jatuh kepada kekurangan dan kecacatan. Dengan kita tak menghuraikan bismillah itu, dia jadi kurang. Kurang apa? Kurang berkat. Macam benda tak lengkap. Macam contohlah, buat masjid, bumbung tak ada. Bangunan semua ada, siap dengan pintu tingkap semua siap, bumbung tak ada. Kata memang boleh sembahyang, tapi yang pelik nampak apa, bumbung tak ada ni, kalau hujan macam mana? Macam tu, dia tak sempurna, barang tak lengkap. Atau siap semua bumbung apa semua, pintu tak ada. Nak masuk kau, nak masuk kau tingkap. Macam tu. Jadi barang-barang ni barang tak lengkap. Bila kita tidak menghuraikan Bismillahirrahmanirrahim bila kita menuntut sesuatu ilmu. Yang keempat, warabi' li ayya'udal barakatil basmalah. Yang keempat, supaya kita mendapat keberkatan bismillah itu sendiri. Nanti saya akan terangkan bismillah ni, insya-Allah. Kalau kita faham elok-elok, kita akan nampak Bismillahirrahmanirrahim bukan kalimah yang biasa-biasa.
Bukan kalimah ala nampak kecil je. Tak, kalimah tu besar sangat. Macam mana besar? Nanti kita akan tengok. Kita akan hurai satu-satu. Jadi sebabkan kalimah tu besarlah, maka berkatnya pun besar. Jadi rugi kita tak ambil keberkatan basmalah dengan menghuraikan basmalah pada awal-awal pengajian kitab kita. Dan berkata Syekh Sulaiman Jamaluddin rahimahullah, ni seorang tokoh ulama, dia pernah sebut, dia kata man syara'a fi fannin la yatakallamu 'alal basmalati. Barang siapa yang menuntut satu-satu ilmu, kemudian dia tidak menghuraikan ataupun tidak menerangkan ataupun tidak belajar tentang syarahnya basmalah itu, bismillahirrahmanirrahim itu, fahuwa abthun, maka orang itu dikira orang yang bermain-main dengan ilmu agama. Maksud bermain-main ni perkataan lembut lah, kata bermain-main tu. Tapi perkataan kasarnya, orang yang kurang ajar dengan ilmu. Bila kita buat satu benda main-main, tak serius, maknanya kita kurang adab lah. Kurang adab tu kurang ajar. Jadi orang yang tak memulakan dengan syarahan bismillah ni dikira melanggar adab. Siapa kata? Syekh Sulaiman Jamaluddin rahimahullah. Dan dia kata waman tarakaha fahuwa taksirun, dan siapa yang meninggalkannya, dia skip, dia tak nak hurai bismillahirrahmanirrahim ni, dia skip macam tu je, maka orang itu taksirun, orang itu orang yang cuai. Dia mengabaikan sesuatu yang mustahak, yang penting. Baik, itu kita nak fahamkan dulu keperluan kenapa kita kena menghuraikan bismillah. Takut lagi bila saya baca kitab ni, orang duk pelik tengok, apa ustaz pergi hurai panjang-panjang bismillah ni, baca je lah isi kitab ni. Ini sebab dia, kenapa bila masuk satu-satu pengajian kitab mesti dihuraikan bismillah tu dulu. Itu adab dia. Macam kita nak masuk rumah orang, adab dia kena masuk bagi salam, masuk kot pintu, jangan masuk kot tingkap. Masuk pintu pula, pintu depan, jangan masuk ikut pintu belakang. Jadi ada adab dia. Begitu juga nak masuk ilmu, kena ada adab dia. Nak masuk pengajian, kena ada adab dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin wa fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa abtar, atau kama qala rawahu Imam Abu Daud, Ibnu Majah wan Nasa'i. Dalam hadis ni Nabi kata kullu amrin, kullu maknanya setiap, amrin artinya urusan, perkara yang kita nak buat. Kullu amrin, setiap perkara yang kita nak buat, dhi balin, dhi ni maksudnya mempunyai, balin maknanya yang baik. Setiap perkara yang dalamnya ada cita-cita perkara yang baik, maknanya kita nak buat satu benda yang baik. La yubda'u, la tidak, yubda'u bermula. Kalau kita nak buat satu benda baik, kemudian kita tidak memulakan perbuatan itu dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak kita mulakan dengan bismillah, Nabi kata fahuwa aqta', maka perbuatan dia itu aqta', terputus. Dalam riwayat lain kata ajzam. Ajzam ni penyakit kusta. Orang yang kena penyakit kusta, mula-mula jadi merah, lepas tu jadi menghitam, lepas tu anggota badan yang kena kusta tu jatuh terlerai. Jadi maknanya putus juga. Abtar pun sama, makna kudung, putus. Apa yang putus? Putus di sini kata ulama iaitu putus berkat. Berkat tak ada. Kita buat tu jadi. Kita nak pergi masjid, start motor, tak baca bismillah, sampai tak masjid? Sampai insya-Allah. Sampai, tak ada masalah. Tapi beza dengan orang yang tadi dia keluar rumah, dia baca bismillah dulu masa dia naik motor tu, dia pun sampai. Sampai juga dia. Dua-dua ni sampai. Tapi seorang tu sampai dengan tidak ada berkat bersamanya, yang seorang lagi sampai dengan berkat daripada Allah. Itu beza orang yang mengamalkan bismillah dengan yang tak mengamalkan bismillah. Siapa kata? Nabi kata. Ni hadis kan? Jadi kita buatlah. Buat apa pun baca bismillah, tapi dengan syarat. Nabi kata dalam hadis kullu amrin dzibalin, Nabi kata setiap perkara yang ada kebaikan. Maknanya perkara yang tidak baik tak boleh baca bismillah. Jadi persoalan yang timbul, apa tu perkara yang baik? Sebab perkara baik ni dia nampak macam umum sangat. Nah, dia gini,
perkara yang baik, pertama sekali kita orang Islam, orang beriman ni, perkara yang baik itu mesti kita sandarkan kepada Allah. Maknanya Allah yang kata benda tu baik, baru kita kata baik. Jangan, sebab ada benda Allah kata baik, manusia kata tak baik. Ada benda Allah kata tak baik, tapi manusia kata baik. Jadi nak ikut manusia ke nak ikut Allah? Ikut Allah. Contoh, saya bagi contoh. Allah kata baik, apa dia? Tilka hududullah. Dia kata tak baik. Allah kata orang berzina hendaklah kamu sebab 100. Dia kata, oi banyaknya sampai 100. 6 dah lah. Ini undang-undang yang ada hari ini tak ikut undang-undang Allah. Ada? Sedang Allah kata baik, manusia kata tak baik. Nak ikut Allah, nak ikut manusia? Ikut Allah. Sebab Allah yang cipta kita. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita, bukan kita. Ada? Yang kedua, kadang-kadang bunyi dah. Inilah. Kadang-kadang Allah kata tak baik, tapi manusia kata baik. Allah kata tak baik. Kan? Allah kata nak jaga aurat, jangan buka aurat. Tak elok buka aurat. Tapi ada manusia kata tak apa. Nak jogging. Ni saya pun pelik lah, minta maaf cakap. Dia main basikal. Tak apalah nak keluar peluh ni pasal. Tak apa, bagus untuk kesihatan, keluar peluh. Tapi yang pakai seluar ketat tu apa kejadahnya? Dan kalau pakai seluar track biasa, seluar sukan biasa tu yang jenis longgar tu, dah sangkut dekat rantai basikal ke macam mana? Sampai nak kena pakai ketat-ketat, habis nampak ponggong-ponggong. Kadang-kadang dah tua pun sama juga. Pada kubur dah panggil mari dah tu. Yang kita pelik, sembahyang subuh dia tak boleh datang jemaah. Kuliah subuh dia tak datang. Tapi habis kita kuliah subuh, tengok dia lalu naik basikal. Assalamualaikum Ustaz. Ham main basikal boleh, sembahyang jemaah tak boleh. Kuliah subuh tak boleh duduk dengar sekejap. Dengan dalam dengan ketatnya. Ya tak? Walaupun lelaki, tapi kalau berbentuk tubuh, itu juga dikira tidak sempurna menutup aurat. Jangan kira lelaki tak apa, pusat sampai lutut, bukan masalah. Betul pusat sampai lutut, tapi bila melekat pakaian tu dengan tubuh sehingga nampak bentuk-bentuk tubuh. Bila nampak bentuk-bentuk tubuh tu, maka tak sempurna lah tutup aurat dia tu. Tapi orang kata bagus tu. Nak sukan Olimpik, sukan renang apa semua tu, mandi kat kolam tu, lagilah teruk. Dia ambil gambar tu satu Malaysia tengok, bukan sakat satu Malaysia ni, satu dunia tengok, tepuk tangan. Padahal perkara tu haram. Hari ni orang berbangga dengan keharaman yang dia buat. Ini zaman dia. Orang dulu-dulu bukan hebat sangat juga, jahil-jahil juga, tapi retilah juga benda haram jangan bangga. Lani tak kira dah halal haram, asal benda tu ada untung dunia, tak kisah. Haram pun tak apa, siap bangga pula tu. La ilaha illallah. Inilah bala tuan-tuan, sebenarnya inilah bala yang paling besar. Bala paling besar bukan covid. Bala paling besar bukan banjir, bukan. Tapi bala yang paling besar apabila zaman kita hari ini suatu dosa sudah lagi tidak dianggap dosa. Benda tu salah, tapi orang tak nampak ianya salah. Berapa ramai anak-anak perempuan kita pakai baju lengan pendek pergi kedai runcit apa semua, pergi Tesco, pergi ni apa nama Aeon, pakai baju lengan pendek. Ayah elok-elok bagi anak pergi keluar, orang perempuan. Padahal perempuan ni boleh nampak tapak tangan dengan muka je. Bila pakai baju lengan pendek, ini aurat, sebab tutup kena sampai sini. Lepas tu ada pula istilahnya, alamak, Islamik sangat lah pula, dia kata. Ni bukan soal Islamik sangat tak Islamik sangat, tapi bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita jadi Islam, kena ikut Islam lah. Suka tak suka, kena ikutlah Islam. Dah Islam kata begitu, sebab bumi ni Allah yang punya. Bila bumi ni Allah yang punya, ikut Allah. Allah kata begitu, begitulah. Allah kata AA lah, Allah kata BB lah. Nak buat pandai sendiri, gilah buat bumi sendiri. Allah kata kena tutupnya tu, tutup lah. Ni bukan masalah skema tak skema, warak tak warak. Ni bukan cerita dia. Ni cerita dia mengikut perintah Allah.
Ada. Tapi hari ni orang tak kenal Allah, orang kenal makhluk, orang kenal duit ringgit, maka duit ringgit lebih utama, pangkat dunia lebih utama. Allah boh tepi ya. Bila nak cari Allah? Bila susah, nyawa tak ada dah, semput dah, stage 4 dah COVID, baru nak sebut Allah, baru nak sebut nama Allah. Dan mu sihat dulu, mu lawan hukum Allah, tak nak ikut Allah, ada. Barulah nak sebut nama Allah bila susah. Rumah kena banjir, baru nak tidur masjid. Dan sebelum tu masjid langsung tak datang. Ada. Jangan sampai macam tu, kan? Jadi kita ni ingat diri kita ni ya, hamba kepadanya, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pentingnya, ya, yang dikatakan kebaikan itu mestilah kita pandang dari sudut pandangnya, pandangan Allah, bukan pandangan makhluk. Jadi pandangan Allah itu macam mana ukurannya? Maka ulama jawab, yang dikatakan baik itu mesti ada dua syarat. Iaitu yang pertama, perkara yang baik itu mesti ada faedah, yang kedua mesti ada manfaat. Bila dua ni ada, faedahnya ada, manfaatnya ada, barulah dikatakan perkara itu perkara yang baik di sisi syarak ataupun pada pandangan Allah. Tapi kalau dua ni tak ada atau salah satunya tak ada, dia tak termasuk yang dikatakan sebagai balin tadi tu, yang dikatakan sebagai baik. Jadi kita tangguh sini dulu. Nanti ingatkan pada saya, salah seorang ke siapa-siapa, tolong tandakan ataupun take note lah kat kitab tu, tulis kat tepi ke macam mana. Ustaz sambung huraian yang dikatakan baik tu, iaitu faedah dan manfaat. Kita hurai pelan-pelan. Tak apa, lambat habis khatam kitab tak apa, yang penting kita faham. Kalau setakat nak khatam kitab tapi tak faham, buat apa? Nah, biar tak habis tak apa kitab ni, tapi setiap huraian dalam kitab kita faham elok-elok. Barulah terkesan pada kehidupan kita, pada hati kita, insya-Allah. Jadi kita ingatkan pada saya belum hurai tentang yang dikatakan baik pada syarak tu, iaitu mesti ada faedah dan juga manfaat. Nanti kita nak hurai itu. Yang dikatakan faedah dan manfaat tu apa dia? Macam mana yang dikatakan faedah tu? Manfaat tu pula macam mana? Baik, insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup majlis, saya nak ambil masa sikit je, minta izin. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang, doa-doalah tuan-tuan, doakan saya sama. InsyaAllah hujung tahun nanti bulan 12 saya akan menunaikan kerja umrah lah, ibadat umrah, menunaikan ibadah umrah. Jadi di kesempatan ini saya nak ajak, kalau ada siapa-siapa yang berminat nak buat umrah sama-sama dengan saya sekali. Kita buat benda baik ni kena ngajak-ngajak. Moga-moga kita tumpang pahala sama. Jadi kalau siapa berminat nak ikut saya berumrah bulan 12 nanti. Kenapa saya ambil bulan 12? Kerana pertama, kita ada masa yang banyak, ada ruang untuk kita prepare, relax dulu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kerana kita lihat hari ini SOP Arab Saudi semakin lama semakin longgar. Jadi kalau ni mungkin masih lagi ada macam-macam lagi. Tapi kalau bulan 12, insya-Allah lah, moga-moga lah SOP itu dah banyak dah dilonggarkan, sehingga kita kembali macam sebelum PKP dulu, sebelum Covid lagi. Jadi mudah kita nak buat kerja umrah. Tak payah nak ni lah, apa scan lah. Ini pun dah banyak dah. SOP Arab Saudi dah banyak dilonggarkan. Antaranya yang kita dengar, masjid-masjid di Arab Saudi semayang rapat dah, tak ada jarak dah. Lepas tu boleh kita nak masuk ke Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram untuk solat 5 waktu, tak payah ambil permit dah, masuk macam tu je. Kalau dulu kena ambil permit, dia kena daftar dulu kat Tawakalna tu, dia punya application sana. Macam kita punya tempat ni My Sejahtera lah, tempat dia nama Tawakalna dengan Imaratna apa benda tah. Jadi kena daftar dulu. Lah ni tak payah dah. Nak daftar untuk buat umrah je kena daftar. Jadi banyak longgar dah. Silat-silat nanti lagi banyak yang dia longgarkan, jadi mudah lah. Itu sebab kita ambil gap jauh sikit lah, bulan 12. Dan package yang saya ikut ni, saya tengok baguslah, sebab dia bawa kita kat 3 tempat. Jarang-jarang orang buat 3 tempat. Pertama, kita daripada KLIA ni kita terbang, kita akan masuk Madinah dulu. Tak masuk Mekah dulu, masuk Madinah dulu.
Kalau orang tanya kenapa masuk Madinah dulu Ustaz, kenapa tak masuk Mekah? Nak boleh lah nak masuk Mekah mana pun boleh. Cuma kita pilih masuk Madinah dulu. Yang pertama sebab kita nak memberi salam kepada baginda Nabi SAW. Kerana kita kena ingat jasa pengorbanan Nabi. Kerana Nabi lah kita hari ini Islam. Kerana Nabi lah kita kenal apa tu umrah, apa tu Mekah dan sebagainya. Nah, jadi Nabi inilah kan, keutamaan kita. Jadi kita nak sampai kat sana, nak memberi salam pada Nabi dahulu. Tak ada masalah nak masuk Mekah dulu pun tak apa. Cumanya pengalaman saya umrah-umrah sebelum ni, dulu saya pernah ikut satu umrah, pergi masuk Mekah dulu. Jadi dia kena niat miqat dekat atas kapal terbang. Jadi kadang-kadang kelang kabut. Kalau orang yang dah biasa mungkin dia steady. Tapi kalau orang first time, dia kelang kabut lah. Tengok kawan tu dah pakai ihram yang dia tak pakai lagi. Mulalah. Lepas tu pula pramugari kata, duduk pakcik, duduk. Nak duduk macam ni, saya tak pakai lagi ni. Mula dah bergaduh atas. Jadi kelang kabut. Jadi kalau kita masuk Madinah dulu tak apa. Kita buat tu dulu. Lah kali baru pergi masuk Mekah nanti, mudahlah. Kita duduk kat darat dah. Nak pakai ihram apa semua. Ni kat atas kapal terbang payah sikit. Nak ambil uduk apa semua macam-macam kan. Jadi apa nama, lagi masuk Madinah. Madinah kita duduk 4 malam. Lepas 4 malam tak terus masuk Mekah. Tapi kita singgah dulu di satu tempat yang namanya tempat peperangan Badar. Yang ni pun jarang-jarang travel buat. Tapi travel ni buat. Tu saya suka tu. Dia bawa kita pergi tempat peperangan Badar. Banyak orang kita keliru. Bila kita tanya, Haji pergi Badar? Pergi kat Uhud tu kan? Bukan. Uhud lain, Badar lain. Uhud memang ada peperangan Uhud. Tapi Badar ada juga namanya peperangan Badar. Dan tingkatan peperangan yang Nabi terlibat, peperangan Badar lah yang paling tinggi kedudukan dia, paling tinggi makam dia. Sehingga kan orang yang terlibat dalam peperangan Uhud, dia tak ada apa-apa gelaran. Tapi bagi mereka yang terlibat dalam peperangan Badar, Nabi gelarkan mereka ni sebagai Ahlul Badar. Ada gelaran, ada makam. Sebab mereka ni dimuliakan. Macam mana tak mulia? Waktu tu Islam lemah, tenteranya sikit, 313 orang. Tapi mereka sanggup bermati-matian pertahankan Islam lawan tentera musuh 1000 lebih orang kafir. Sebab tu mereka ni Allah angkat kedudukan makam mereka. Jadi kita nak pergi ziarah, tengok makam syuhada Badar, mereka yang gugur syahid di peperangan Badar. Kemudian kita nak tengok yang dikatakan kawasan tapak berlakunya peperangan Badar. Kemudian di situ ada satu mukjizat yang sampai hari ini Allah kekalkan. Ada dinamakan dia Bukit Pasir. Kalau orang pernah sampai, mungkinlah nak boleh cerita juga. Ni Bukit Pasir. Bukit Pasir ni, pasir di tanah Arab biasanya dia halus-halus. Tak pasir tanah Arab, halus je. Bila halus, logiknya bila ditiup angin, pasir tu terbang. Tapi hebatnya Bukit Pasir ni, kuat macam mana pun angin tiup, Bukit Pasir tu tak berganjak, duduk situ je. Bila kita rujuk pada alim-alim ulama, kita tanya tok-tok guru, mereka kata kat situlah turunnya malaikat-malaikat Allah membantu tentera Islam. Maka hari ini Allah kekalkan tanda dia, bukit tu, sebagai tanda ingatan pada kita. In tansurullah yansurkum. Siapa tolong agama Allah, pasti Allah tolong dia. Supaya kita yakin buat kerja Allah, jangan takut. Lepas dah tu, kita tak masuk Mekah lagi, kita bermalam di Taif. Ni pun ada travel buat, tapi jarang-jarang juga. Kita bermalam satu malam di hotel di Taif. Taif ni tempat bersejarah juga. Kita ni pergi umrah tuan-tuan, bukan sekadar nak bawa balik air zam-zam, bukan sekadar nak buat melaksanakan ibadah umrah je. Tapi biarlah kita pergi sana, kita mendapat nilai-nilai macam mana berkorbannya Nabi dan para sahabat untuk bawa Islam sampai ke hari ini. Pengorbanan mereka tu. Supaya bila kita balik, kita terkesan di hati kita rasa sayang dengan agama tu, sayang dengan Islam tu. Sebab kita nampak tempat-tempat macam mana Nabi berkorban. Macam di Taif tu ada satu masjid namanya Masjid Kok. Kok tu makna siku. Di situ kenapa dinamakan Masjid Siku? Kerana kat situlah Nabi, masa Nabi sampaikan dakwah di Taif, mereka baling Nabi dengan batu dengan najis. Nabi lari sehingga Nabi terjatuh, bertongkatkan siku. Sampai hari ini orang letakkan tempat tu sebuah masjid, namakan dia Masjid Siku. Masjid kerana ambil keberkatan Nabi jatuh bersiku di situ. Tapi Arab Saudi ni leceh tak? Mereka tak jaga masjid tu. Masjid tu dah pecah-pecah dah. Dia tak repair. Dia takut kita buat bid'ah, dia kata. Padahal kita nak ambil ni tempat-tempat berkat, tempat Nabi. Ni kita nak pergi kata Taif ni. Habis di Taif satu malam saja,
barulah kita masuk Mekah. Ni saya kata tadi ni. Jadi bila dah selesai ni, baru kita buat kerja umrah dengan tenang. Jadi dan lah kita nak elok-elok apa semua, nak niat elok-elok, nak kita pun masuk Mekah. Mekah berbaki lagi 5 malam. Jadi jumlah semuanya 12 hari 10 malam. InsyaAllah semua yang saya sebut tadi tu dah termasuk dalam harga pakejnya. Tak ada bayaran tambahan, tak ada. Melainkan kalau kita ada buat aktiviti-aktiviti lain yang tak disebut, itu kena mungkin tambah duit. Tapi yang saya cerita ni dah include sekali dalam harga dia. Dan harga dia alhamdulillah lah berpatutan bagi kita yang tak kaya mana ni. Saya pun lah bukan ada duit sangat. Jadi dia letak harga dia untuk bilik berempat hanya RM6,520 sahaja. 6,520. Berbanding travel lain, bukan kita nak pelekeh travel lain, tidak. Ini hak masing-masing lah. Cuma travel lain kadang-kadang dia letak harga 7 ke 8 ribu. Tapi yang travel ni dia cuma letak 6,520. Ada gak yang tanya, murah ni tantang hotel jauh ke Ustaz? Terang-terang saya bagi tahu, hotel di Mekah Safwah 50 meter saja dengan Masjidil Haram. Cuma hotel Madinah jauh sikit 150 meter. Tapi standard lah Madinah memang selalu macam tu. Kan? Jadi insya-Allah harga ni 6,520. Dan bagi kita yang tak mampu nak bayar sekaligus, pihak travel, pihak syarikat bagi kita buat installment, bayar secara ansuran selama 4 bulan. Bulan pertama kita bayar 1,630, bulan kedua pun begitu, bulan 3 begitu, bulan 4 begitu. Habis 4 bulan lengkap pembayaran kita. Bila dah lengkap, pihak syarikat akan booking tiket hotel apa semua. Kita tunggu, dia akan keluarkan tarikh kursus umrah, lepas tu tarikh nak berlepas. Jadi kalau ada siapa-siapa berminat, mudah saja, tak payah isi-isi borang apa semua. Cuma bagi nama dengan nombor telefon dekat anak murid saya dekat meja niaga nanti lepas habis mayang. Bagi nama, tak payah nama penuh pun tak apa, nama manja pun tak apa. Boh nama dengan nombor telefon. Tu je saya nak. Ini pun bukan confirm, jangan kata nanti Ustaz saya tak confirm lagi. Tak apa, bagi nama dulu. Bagi nama ni bukan confirm, cumanya nama ni nanti, nombor ni nanti saya bagi dekat wakil syarikat. Pihak syarikat sendiri akan telefon tuan-tuan dan perempuan. Dia akan telefon, masa tu nak tanya lebih detail, tanyalah. Saya detail saya tak tahu. Kadang ada yang tanya, Ustaz kena cocok vaksin ke apa, saya tak tahu, itu kena tanya pihak travel. Saya ni nak ajak saja kita umrah bersama-sama. Jadi pihak syarikat akan telefon, nak tanya detail, tanyalah detail. Lepas tu kalau betul-betul berminat, barulah kata kat adik saya nak ikut. Kalau nak ikut bersama saya, sebutkan saya nak ikut umrah ni sekali dengan Ustaz Syakir. Moga-moga kita digrupkan sekali. Digrupkan sekali, kita dapat jalan sekali lah, insya-Allah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang berminat, bolehlah berbuat demikian selepas habis kita solat isyak nanti. Jadi cukup sekadar tu yang kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.